إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama menyatakan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mendapat ruang dan peluang daripada Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjalanan kehidupan kita di atas dunia ini untuk melakukan amal-amal kewajipan selaras dengan maksud penciptaan manusia, iaitulah tidak Allah jadikan jin dan manusia itu melainkan supaya kita beribadah kepada Dia, menyatakan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita dapat melalui satu hari lagi, hari Jumaat, hari yang istimewa, hari perhimpunan umat Islam. Dan pada malam ini kita dapat lagi berkumpul sama-sama untuk meneruskan tanggungjawab kita dalam memahami urusan agama kita, terutamanya dalam perkara-perkara berkaitan dengan rukun-rukun bagi agama yang melibatkan dengan iman, Islam dan juga ihsan. Ya, alhamdulillah, dalam pertemuan kita yang lalu kita telah membaca sebuah hadis yang agak panjang, hadis yang diambil daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana kita semua ketahui bahawa Sayyidina Umar ini adalah salah seorang daripada Khulafaur Rasyidin, sahabat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan tangan kanan dan tangan kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dua orang yang mana ketika wafatnya Sayyidina Umar ini diletakkan berhampiran dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada awalnya tempat itu adalah telah pun disediakan untuk Sayyidatina Aisyah. Kalau kita melihat kepada singkapan sejarah Sayyidina Umar ini, dia adalah di antara sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan dia gelaran dengan Al-Faruq, satu gelaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang mana Al-Faruq ini membawa maksud orang yang boleh membezakan di antara perkara yang benar dengan perkara yang batil. Dan kita tahu Sayyidina Umar ini juga adalah orang yang menjadi watak penting dalam pengumpulan Al-Quran. Semasa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar lah yang bagi pandangan supaya dikumpulkan Al-Quran dan dibukukan, kerana kesan daripada ramainya Ahlul Quran, orang-orang yang hafal Quran ni, yang syahid dalam peperangan. Jadi kalau perkara tersebut dibiarkan berterusan, boleh jadi akan hilanglah Al-Quran itu. Maka satu perkara yang tak dibuat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi melihat kepada kepentingannya, maka Sayyidina Umar Al-Khattab berijtihad bahawa perlunya dikumpulkan Al-Quran. Ini juga menjadi bukti ataupun dalil dan juga petunjuk bagi kita bahawa ada perkara-perkara baru yang tidak dibuat. Zaman Rasulullah SAW tidak bermaksud perkara itu dilarang. Ada perkara-perkara yang menempati dengan sunnah, dengan Al-Quran, ijma' dan juga qiyas, maka perkara itu tidak termasuk dalam perkara yang dinyatakan dengan bid'ah yang dilarang. Yang mana bid'ah dilarang ini bid'ah yang sesat dan akhir kedudukannya adalah dalam neraka. Tapi ini adalah perkara bid'ah yang dibuat oleh Sayyidina Umar, iaitulah mengumpul Al-Quran dan dibukukan supaya tidak hilang sumber Al-Quran itu. Jadi Sayyidina Umar sahabat yang cukup hebat, yang mana Allah Ta'ala sebut tentang Sayyidina Umar ini dalam Al-Quran pada petikan ayat wasalihul mu'minin, orang yang soleh di kalangan orang-orang mukmin. Yang mana Sayyidina Umar ini, kita ketahui kalau kita teliti sedikit sejarah dia, pandangan dia tu, pandangan dia ini kebanyakannya bertepatan, selari dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa hebatnya sosok yang bernama Umar Al-Khattab ini. Tapi sungguh pun begitu, di zaman bila pun akan ada orang yang sakit hati, orang yang busuk hati, orang yang munafik, yang tak boleh tengok orang-orang baik ini terus memerintah. Maka akhir kesudahan Sayyidina Umar adalah dibunuh oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu'ah. Di ketika mana semayang subuh, Abu Lu'lu'ah pergi terkam dan menikam Sayyidina Umar, terkeluar urat perut dia. Tu tikaman yang cukup dalam, sehingga kan sahabat-sahabat yang ada kat dekat pakat nak tangkap Abu Lu'lu'ah ni, yang menyebabkan lebih daripada 13 orang pula yang menerima tikaman hasil daripada amukan Abu Lu'lu'ah. Dan akhirnya ada seorang sahabat di situ, dia baling jubah dia, yang mana jubah itu menutupi Abu Lu'lu'ah. Dan apabila dia merasakan dia telah tertangkap, maka Abu Lu'lu'ah itu dengan sendirinya dia bunuh diri dia sendiri dengan pedang, dengan pisau ataupun senjata yang ditikam Sayyidina Umar tadi. Tu sedikit ringkasan berkaitan dengan Sayyidina Umar. Kita boleh teliti lagi kisah-kisah para sahabat ni supaya jadi satu motivasi, jadi panduan kepada kita untuk terus berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis yang kita telah pun teliti dalam pertemuan-pertemuan kita yang lalu, yang mana Nabi pesan kepada kita, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara
yang mana kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang dengan dua ini. Apa dia? Iaitulah Al-Quran, Kitabullah, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sunnah Rasul inilah yang dibawa oleh para khulafaur rasyidin. Mereka ini yang mendapat bimbingan langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sambungan daripada topik perbincangan kita berkaitan dengan rukun-rukun agama, iman, Islam dan juga ihsan. Terlihat pada kitab kita Mustika Hadis ini, muka surat 57. Kata pengarang rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi wa bi'ulumihi fid darin amin. Kedua daripada huraian berkaitan dengan hadis yang ke-13 ini, yang mana dia menerangkan kepada kita berkaitan dengan Islam dan asasnya yang 5. Islam dan asasnya yang 5. Yang mana yang pertama dulu kita dah melihat mengakui kebenaran tiap-tiap perkara yang benar dan melafazkan kalimah taqwa. Apa dia kalimah taqwa? Iaitulah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mana kalimah inilah yang menjadi tawaran terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pertemuan dengan musyrikin Mekah. Apabila musyrikin Mekah melihat Abu Talib, bapa saudara Nabi, dah semakin uzur selepas keluar daripada peristiwa boikot 6 bulan selepas itu, Abu Talib semakin teruk dia punya tahap kesihatan dia. Jadi Abu Talib ni adalah orang yang menjadi sosok penting dalam mempertahankan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tidak menerima Islam sehingga akhir hayat dia. Yang mana Nabi sangat-sangat nak bapa saudara dia ni memeluk Islam, tapi takdir Allah mengatakan sebaliknya. Dia tak mati dalam keadaan Islam, tapi dia adalah insan yang penting yang mempertahankan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi boleh menyebarkan dakwah, orang kafir ataupun musyrikin Mekah tak berani nak ganggu. Jadi dalam pertemuan yang terakhir, tawaran inilah kalimah takwa inilah yang ditawar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana bila rombongan ini mai bertemu dengan Abu Talib untuk bagi tawaran, Nabi juga menyatakan tawaran kepada mereka. Tawarannya, kalau nak orang Arab tunduk dan hormat kepada hampa semua, dan orang-orang luar daripada Arab bayar cukai kepada kalian, maka kalian kena ikut satu syarat yang Nabi nak nyatakan. Bila dengar tawaran yang macam tu adalah tawaran yang sangat-sangat menguntungkan. Kenapa? Itu yang mereka nak pun selama ni, kan? Nak orang tunduk dan boleh dapat hasil. Maka bila dinyatakan tawaran Nabi, iaitu dengan menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka mereka menolak tawaran tersebut dengan ejekan sahaja. Sebab apa? Kalau nak kena ucap kalimah ni lah, baru kami dapat apa yang kamu tawarkan. Selama ni kami duk menentang buat apa? Kan? Selama ni penentangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kerana tak mau terima yang tu lah. Kenapa? Kerana bila terima sahaja Islam, maka tak bebas dah. Kan? Selama ni boleh buat keputusan ikut suka, boleh jatuh hukum ikut suka, tapi bila dah terima Islam, dia tahu terikat dengan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan mereka tolak. Bukan kata mereka tak tahu kata apa yang Nabi sampaikan itu adalah perkara yang benar. Mereka melihat kebenaran itu, tapi oleh kerana takut hilang sokongan, takut orang berpaling sokongan daripada menghormati, mereka selama ni menghormati ketua-ketua
Quraisy Mekah tu masuk Islam, berani menentang, kan? Dengar cakap Muhammad, dah tak takutlah dengan kami. Ugut apa pun tak takut, seksa apa pun tak takut, sampai ada yang kena bunuh pun tak takut juga. Yang lain-lain ni akidahnya tetap kukuh. Kita belum lagi diuji macam tu, kan? Baru kena gertak sikit, dah patah balik, lembek balik dah. Tapi dalam mempertahankan akidah, sahabat-sahabat Rasulullah walaupun hingga mengorbankan nyawa, mereka tetap berpegang teguh. Kemudian yang kedua, yang pertama itu melafazkan kalimah takwa, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka yang kedua, kata pengarang rahimahullah, menggunakan segala anggota, berusaha dan mengerjakan dengan cara yang teratur akan amal-amal bakti, sama ada yang diwajibkan atau yang digalakkan untuk diri dan masyarakat, bagi yang mengenang budi dan mensyukuri nikmat-nikmat dengan harapan mencapai kebaikan dan menjauhkan perkara-perkara yang merosakkan, serta dengan sepenuh-penuh kesedaran mengingati Allah dan berdoa kepadanya, memohon taufik dan hidayahnya ke jalan yang diridai. Ini yang kedua daripada 5 asas-asas Islam. 5 daripada asas-asas Islam yang kedua. Kita guna segala anggota, kita berusaha untuk mengerjakan dengan cara yang teratur. Kalau kita lihat kepada perbuatan sembahyang kita ni, adalah perbuatan yang melibatkan anggota. Sembahyang dia ada pergerakan, dia ada bacaan, ada lafaz-lafaz yang perlu kita ucapkan, ada pergerakan-pergerakan yang perlu kita buat, yang mana setiap satunya mestilah mengikut aturan. Dari segi bacaannya pun mestilah mengikut aturan. Tak boleh kita dahulukan yang belakang mai ke depan, yang depan pergi ke belakang, tak boleh. Dari segi baca Al-Fatihah sebagai contoh yang menjadi rukun qauli bagi sembahyang kita. Di antara syarat-syarat sah Fatihah itu sendiri, mestilah dilafazkan kalimah-kalimah Fatihah dia tu mengikut urutan. Setiap kalimah tu mesti dilafazkan mengikut urutan. Kita tak boleh buat ikut suka kita. Begitu juga pergerakan-pergerakan dalam solat. Kita tak boleh nak sujud dulu, kemudian kita tak mau dah sujud lagi, kita nak berdiri saja. Kemudian nak takat rokok saja, kita nak buat. Tak ikut tertib. Tak ikut tertib, tak boleh. Dan tak ada siapa pun berani ubah perbuatan sembahyang tu. Semua ikut macam tu dalam bab ibadah. Karena Islam ini adalah menjunjung patuh perintah Allah dengan segala anggota yang zahir. Iman melibatkan hati, Islam ini melibatkan anggota zahir. Apa dia? Di antaranya adalah sembahyang. Mesti kita buat ikut aturan, sebagaimana yang kita ketahui, yang kita tahu Nabi sembahyang macam tu, kita pun buat ikut macam tu. Tak ada satu pun yang kita ingkar. Ada orang berani ubah pergerakan sembahyang, nak buat ikut suka dia? Tak ada. Tak ada siapa pun yang berani mengubah rukun-rukun sembahyang, meninggalkan rukun-rukun sembahyang. Hak mana rasa nak buat, hak tak mau buat, sudah tinggal. Tak boleh. Dia tahu menyebabkan sembahyang dia akan binasa, sembahyang dia tak sah. Jadi dalam bab amal ibadah, ikut satu pun tak diingkari. Kenapa? Karena itulah makna Islam. Tunduk, patuh, kan, akur dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Buat amal-amal bakti, sama ada yang diwajibkan, benda yang memang wajib, tak boleh nak tolak, tak boleh nak mengelak. Macam sembahyang, tak ada satu alasan yang menyebabkan kita meninggalkan sembahyang. Alasan sakit, takat mana hang boleh duduk, kan? Tak boleh berdiri, hang boleh duduk. Duduk tak boleh, boleh mengiring.
Ngiring pun tak boleh. Dalam keadaan melentang kena sembahyang. Melentang bolehlah, tapi tak boleh nak gerak anggota. Isyarat dengan kepala. Tak boleh nak isyarat dengan kepala, isyarat dengan kelopak mata. Kelopak mata pun tak boleh nak bergerak selagi mana waras akal ada. Maka isyaratkan dengan niat. Sampai macam tu dalam urusan sembahyang. Tak ada satu keuzuran selagi mana kita waras, berakal, maka kita tak akan terlepas daripada kewajipan sembahyang. Tak boleh nak elak, kan? Tak payah duk buat alasan. Itu gini. Kita nak sembahyang bebas di mana-mana saja. Duduk tak mana saja asalkan bersih. Kan? Kita tak perlu tempat yang khusus untuk sembahyang. Masuk waktu kita duduk dalam hutan, sembahyang dalam hutan. Tak ada masalah. Kita duduk atas bot, atas kapal, boleh sembahyang. Ya tak? Hanya duduk jadi alasan. Tak? Ni kenuri ya. Kan? Kalau nak salam jadi tuan rumah sampai tak ada sembahyang. Apa benda kita ni? Nak orang duduk dalam perang, tengah perang pun sembahyang lagi. Kita baru duduk dalam kenuri. Kalut takut lagi orang tak jumpa, tak ada salam, tak tinggal sampai sembahyang yang kita tinggal. Tetamu kita tak tinggal. Sampai teratu punya nak ra'i manusianya. Sedangkan Allah itu adalah Khaliq yang patut kita utamakan. Jadi sembahyang ini mengingatkan kita bahawa kewajipan ini mestilah kita laksanakan. Ataupun yang digalakkan, ada yang menjadi kewajipan, ada yang menjadi satu galakan, tidak wajib. Tapi kalau kita buat tu bagus, kita buat tu elok, kita buat tu lebih baik. Ada yang macam tu. Kenapa kita diperintahkan sedemikian? Karena bagi kita nak mengenang budi dan mensyukuri nikmat-nikmat. Kenang Allah Ta'ala yang ciptakan kita. Allah bagi kekuatan dekat kita. Boleh bergerak elok, mulut boleh cakap elok, mata boleh melihat. Kita gunalah anggota-anggota ni untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan cara mana? Cara kita buat kebajikan dengan anggota-anggota ni. Kan? Kerana sembahyang ni melibatkan anggota. Kita guna tangan kita, kita guna anggota kita untuk melaksanakan kewajipan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanda kita bersyukur. Kenang Allah yang menciptakan kita bagi segala-galanya. Dia suruh sembahyang sat sahaja. Setiap kali kita berhenti sat untuk sembahyang, tak sampailah berjam masa dia. 5 ke 10 minit sahaja kita sembahyang. Tu pun kalau dalam keadaan kita musafir, Allah bagi lagi keringanan. Boleh himpun sembahyang Zuhur dengan Asar. 4 boleh jadikan 2 sampai teratu. Pun ada lagi yang nak tinggal kewajipan yang menjadi satu keutamaan. Satu kewajipan yang cukup penting. Amal utama yang akan disoal, yang akan ditanya di akhirat nanti. Sembahyang kita boleh buat main-main, ghalib dengan benda-benda lain. Kadang-kadang sampai kita sanggup meninggalkan sembahyang kerana nak selesai urusan dunia kita. Sedangkan dunia kita tu pun Allah yang bentangkan untuk kita. Allah jadikan lautan, Allah jadikan binatang, tumbuh-tumbuhan tunduk kepada kita manusia ni, sehingga kita boleh makan daging-daging binatang, sehingga kita boleh guna pohon-pohon kayu untuk jadikan penempatan kita. Lautan Allah Ta'ala tundukkan untuk kita sampai kita boleh belayar di atas lautan tu. Kalaulah Allah Ta'ala perintahkan kepada lautan supaya tidak tunduk kepada manusia, tak mungkin kita akan melihat kapal-kapal dapat belayar di atas lautan tu. Kena telan dengan lautan lagu tu je. Ni udara Allah Ta'ala tundukkan untuk kita. Sebab apa? Sebab nak kita pastian ke depan. Jauh sikit. Sini. Meja ke belakang.
dia bertembung dengan apa lah. Okey, baik. Okey, baik. Maka setiap makhluk ini Allah Ta'ala suruh tunduk kepada manusia. Jadi menyebabkan kita boleh guna, kita boleh manfaatkan, kita boleh guna udara, boleh terbang di udara. Kenapa? Kerana mereka ini adalah makhluk yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kata nama manusia dan jin ni, yang kata nama manusia dan jin inilah yang ditentang oleh malaikat. Bila Allah Ta'ala firman untuk menjadikan satu orang khalifah di atas muka bumi, malaikat dah tanya dah. Tanya bukan malaikat nak ingkar, tapi malaikat nampak dah. Sebelum manusia duduk atas dunia ni, dah ada dah jin yang suka berkelahi, yang suka berperang, yang suka menumpahkan darah. Kan? Hak kata qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima' tu. Surah Al-Baqarah. Kan? Tapi Allah Ta'ala cipta juga manusia ni untuk mentadbir alam ni sebagai khalifah. Tapi dengan mengikut aturan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan ikut suka kita. Nah, kalaulah seorang yang berkuasa dalam negara kita, seorang raja, membuat satu ketetapan, kita kena patuh selagi mana dia tak bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul. Kerana itu keputusan ketua ataupun Amirul Mukminin, Amir, raja lah. Kan? Kalau ni orang duk bunyi pasal cuti, bukan negeri kita pun, negeri lain ubah cuti. Jumaat satu jadi cuti satu Ahad, Jumaat kerja. Kita ada pandangan masing-masing, tapi dah raja buat keputusan lagu tu, siapa berani ingkar? Kalau hang ingkar, raja kata apa? Keluar daripada negeri ni, pergi cari negeri yang cuti yang kamu nak. Kan? Senyaplah. Sebab apa? Ada kuasa. Itu perintah. Kita duduk dalam bumi Allah, Allah yang cipta kita. Bila kita tak mau buat, tak mau ikut apa yang Allah Ta'ala perintah, macam tu juga. Keluar daripada bumi Allah, hampir buat maksiat kat tempat lain, hampir cari bumi lain yang hang boleh buat ikut suka hang. Tapi kenapa dalam bab mematuhi keputusan ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak ambil berat, kita langgar macam tu saja. Tapi hak manusia, raja manusia, dia juga terikat dengan peraturan-peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hukum syarak dia terikat, tak terlepas, dia juga akan disoal. Tapi hak dia buat keputusan tu tak bertentangan dengan syarak pun. Memanglah hari Jumaat ni ulama suka kalau hari Jumaat ni jadikan satu hari yang untuk beribadah. Kita fokus kepada amal-amal akhirat. Dah 6 hari dah kita pulun kat dunia, kita bersibuk dengan dunia. Satu hari istimewa Allah Ta'ala jadikan. Zaman jahiliah dulu ni, hari Jumaat ni mereka guna untuk berhibur, untuk bersukaria, untuk mabuk-mabuk, untuk membacakan syair-syair, untuk menyatakan keuntungan masing-masing. Siapa dia yang berniaga paling untung hari itu. Allah Ta'ala tukar. Bila umat Islam, Allah Ta'ala jadikan Jumaat ni hari yang terbaik, hari yang istimewa. Matahari yang keluar hari Jumaat itu adalah matahari yang lebih baik keluarnya berbanding hari-hari yang lain. Itu pandangan para ulama. Tapi bila dah dibuat ketetapan tak bertentang dengan syarak, ikut je lah. Dah kita duduk di situ. Tapi dalam bab perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, patutnya macam tu. Hang nak buat maksiat, hang keluar daripada bumi Allah. Hang tak mau sembahyang, hang pergi cari tempat lain yang hang boleh buat ikut suka hang. Hang buat dunia hang sendiri. Itu yang perlu kita sedar. Selagi mana kita ni adalah milik Allah, maka nyatakanlah kenang budi kita tu, nyatakanlah tanda syukur kita tu dengan kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan anggota kita. Setiap anggota kita, mata kita boleh berkedip, sendi-sendi kita boleh bergerak adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kenapa kita tak guna untuk mensyukuri nikmat tu? Buat kebajikan, menyatakan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata pengarang rahimahullah, dengan harapan menjadi kebaikan dan menjauhkan perkara yang merosakkan. Kita buat perkataan sembahyang ini sebagaimana yang kita tahu, inna salat tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang satu kewajipan yang bila kita buat, dia boleh mencegah kita daripada perkara-perkara yang rosak, perkara-perkara mungkar, perkara-perkara keji. Kenapa? Kerana dalam sembahyang tu kita menyatakan rendah diri kita, hina diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, urusan hablum minan nas tu kita tinggal bila kita mula lafaz takbir Allahu akbar, yang mana nama takbir itu adalah takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan apa yang halal sebelum daripada sembahyang. Sebelum sembahyang boleh makan minum, dah kita takbir tak boleh makan minum. Sebelum sembahyang boleh sembang, boleh bergelak ketawa, dah mula takbir tak boleh. Kita meninggalkan urusan dengan manusia, dengan makhluk. Kenapa? Kita nak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada doa, di situ ada dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sujud kita itu adalah tempat yang paling hampir kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sembahyang kita tu boleh jaga kita daripada buat benda-benda keji, benda-benda mungkar. Nanti dalam kitab kita ni dia akan nyatakan panjang lebar perihal sembahyang. Di sini sikit saja. Baik. Kata pengarang rahimahullah, serta dengan sepenuh hati, dengan sepenuh-penuh kesedaran mengingati Allah dan berdoa kepadanya, mohon taufik dan hidayahnya ke jalan yang diredai. Dalam sembahyang tu ada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa iftitah tu, doa kunut, kalau kita hayati kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sedap tak kita baca? Kalau kita suka tinggal doa iftitah. Sungguh pun bila kita tinggal doa iftitah, semayang kita sah, bahkan kita tak kena sujud sawi pun. Tapi kalau kita menghayati doa iftitah tu, kita dah buat pengakuan. Sembahyang kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya kerana Allah, Rabb, Tuhan yang mengurus sekalian alam. Takkanlah bila sembahyang kita mengaku macam tu, bagi-bagi pusing kanan pusing kiri, kita dah sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Secepat itu hati kita berubah dengan Tuhan yang menjadikan kita. Sampai macam tu kah hati kita? Masa sembahyang ni punyalah jaga, takut terbatal. Bacaannya disebut satu persatu, dilafazkan kalimah-kalimahnya. Lebih-lebih lagi rukun qauli, punya jaga. Takut silap baca, tak cukup syarat, tak sah rukun. Tak sah rukun, tak boleh berpindah kepada rukun yang lain. Tu kita punya belajar sampai teruk tu. Tiba-tiba bila bagi salam, kita bangkit dengan kesombongan. Tadi ya kita mengaku sembahyang kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita lillahi rabbil alamin. Tiba-tiba bila bagi salam berubah. Doa kunut kita macam tu juga. Kita minta ke Allah, minta doa ke Allah. Minta Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita sebagaimana dia bagi hidayah kepada orang yang dia bagi hidayah. Bagilah ke aku juga. Minta keafiatan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia bagi keafiatan, kesejahteraan kepada hamba-hamba yang dia kasihi. Kita minta bagilah ke aku juga ya Allah. Kita dah Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Minta Allah Ta'ala kasih kita, angkat kita jadi kekasih dia sebagaimana dia angkat orang-orang lain, orang-orang yang dia kehendaki untuk jadi kekasih dia. Itu dalam doa kunut kita. Bukan kita baca saja-saja.
Nah, kalaulah setiap perbuatan, setiap bacaan kita dalam sembahyang kita teliti dan kita hayati betul-betul, tak ada masa untuk fikiran kita ni beralih ke tempat lain. Kita tak ada masa untuk perhati jenama kain kawan hak depan ni jenama apa. Hari kemarin dia pakai mangga, ni mungkin wadimur pula. Kita tak ada masa nak teliti benda tu. Tapi sebab apa fikiran kita pergi ke lain, hak kita baca dalam sembahyang pun kita tak peduli. Macam manalah sembahyang tu nak jadi penahan, benteng daripada kita melakukan perkara-perkara mungkar, perkara-perkara keji. Itu benda yang perlu kita sedar secara bersama. Lama dah kita sembahyang. Dengan kadar umur kita ni tolak 15 tahun, lama lah. Hak ada di depan saya ni semua set-set mahal ni, usia emas kan, semua hak mahal ni, umur mahal. Berapa lama dah kita sembahyang? Itu kita kena sedar. Kita mohon, berdoa kepada Allah, mohon taufik dan hidayah. Taufik saja ataupun hidayah saja tak cukup, mesti ada taufik. Hidayah ni petunjuk, kesedaran saja. Kadang-kadang mai lintah, aku ni umur lagu ni tahajud tak jadi rutin lagi ni, kan? Mai dah rasa macam tu, tapi kita tak sambut lagi rasa tu, kan? Jadi tak sampai hidayah Allah tu dah sampai kepada kita, cuma tak sampai untuk kita sambut, menyebabkan kita terus dok rasa tak buat lagi, tapi tak buat juga, kan? Kekuatan untuk buat tu, dorongan untuk buat tu tak ada lagi. Maka kita kena insafi betul-betul benda tu. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, ingat, jangan orang yang kata apa? Jangan kita merasakan orang yang jauh daripada jalan Allah sahaja yang memerlukan hidayah. Kita hak duduk di masjid hari-hari dah, sembahyang Jumaat tiap-tiap waktu dah, baca Quran kerap dah, pun kita jangan rasa kita tak memerlukan kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wasyara Muslimin muslimat, para jemaah yang dikasihi sekalian, kita sambung sikit lagi lah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, semuanya itu terdapat dalam sembahyang. Ada sebut kat kita tadi ni, guna anggota kita, kemudian ada doa di situ, ada minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taufik dan hidayah, ada semua dalam sembahyang. Minta jauh daripada perkara keji dan mungkar, ada dalam sembahyang. Semua kita buat, setiap pergerakan sembahyang kita tu sebagaimana yang diperintahkan. Dia kata semuanya itu terdapat dalam sembahyang, dan dengan itu nyatalah hikmahnya sembahyang itu menjadi asas atau rukun Islam yang kedua, dan dengan ini juga nyatalah tepatnya sabda Nabi SAW yang maksudnya sembahyang itu tiang agama. Sesiapa yang meninggalkannya, yakni meninggalkan sembahyang, maka sesungguhnya ia telah meruntuhkan agama. Semua ada dalam sembahyang. Lepas kita sediakan tapak yang kukuh, asas apa dia? Kalimah taqwa, kalimah syahadah tu yang jadi tapak. Kalau tapaknya tak kukuh, maka kita dirikan tiang esok ni, nak letak lagi rukun-rukun yang lain, maka akan runtuh. Kan? Tapak dia dah tapak kukuh, maka didirikan pula tiang di tapak yang kukuh tadi. Kalaulah sembahyang ini diumpamakan sebagai tiang, maka kalimah syahadah itulah asas ataupun tapak dah, pintu dah. Tu. Baik. Tengok Nabi kata, yang mana sembahyang ini adalah tiang bagi agama. Dah ada tiang, maka urusan-urusan agama yang lain boleh didirikan di tiang tu. Kan? Urusan-urusan agama yang lain boleh didirikan pada tiang tadi ni. Kalau kita tak sembahyang, maka seolah-olah kita telah meruntuhkan agama kita. Itu betapa pentingnya sembahyang ni. Sebab tu dia kata, untuk penjelasan yang lebih lanjut mengenai sembahyang, kita kena tengok pula ada lampiran kat depan tu. Dia cerita detail lagi pada muka surat 64. Lampiran yang disediakan pada akhir bab ini pada satu lampiran, lampiran ba. Kalau kita tengok pada muka surat 64. Tengok muka surat 64. Soal sembahyang. Di situ panjang lebar lagi cerita pasal sembahyang. Nanti kita sambung situ pula lah. Jadi kita untuk bab sembahyang ni dia cerita yang tu dulu. Dia bukan nak hurai panjang-panjang lagi. Ke depan tu dia akan sebut pula. Baik. Yang ketiga, berkorban dengan harta benda. Yang tadi yang kedua daripada asas Islam. Lepas kalimah taqwa, sembahyang, yang ketiga berkorban dengan harta benda. Kenapa? Harta benda adalah merupakan asas bagi segala urusan hidup dalam dunia ini. Harta benda ni nak kata tak penting pun penting. Nak kata kita nak fokus kepada, tak memfokus kepada harta benda, tak boleh juga. Kerana dia dah menjadi tuntutan kehidupan dah. Bagaimana orang kata duit tak boleh bawa bahagia, tapi tak ada duit tak bahagia juga. Kan? Susah juga. Harta benda ni pun lagu tu lah. Kena ada, kerana dia adalah asas bagi segala urusan hidup dalam dunia ni. Kena ada harta benda. Kalau tidak, hidup jadi celaru, hidup jadi terumbang-ambing, susah. Kan? Oleh itu maka sebahagian besar dari daya usaha manusia dicurahkan untuk mencari dan memiliki harta benda dan kekayaan. Nah, oleh kerana harta benda ni jadi asas bagi kehidupan di dunia ni, maka ramai di kalangan kita yang fokus kepada urusan cari harta benda, mengumpul kekayaan. Jadi lagu tu pula. Tetapi bukan semuanya berhasil mencapai kesenangan dan kemewahan itu dengan sepenuhnya. Semua pakat pulun cari harta benda, tapi tak semua yang bernasib baik. Kan? Pakat kalau ikut semua kerja ni, semua pakat nak kaya, nak senang, nak mewah.
Kan? Tapi berapa kerat saja yang Allah Taala bagi kekayaan, kemewahan tu semua. Tak semua yang dapat. Bahkan bukan sedikit dari setiap bangsa di dunia ini yang hidup miskin dan menderita. Nah, ramai lagi orang yang hidup melarat, hidup menderita. Nah, kalau nak dibandingkan dengan semua pakat cari harta benda, bukan tak cari, tapi Allah Taala tak bagi semua. Banyak lagi. Yang kata orang Islam saja yang susah, dah orang bukan Islam yang lain pun ada yang susah juga. Tu sebab Allah Taala tak bagi semua. Tapi tetap bagi dengan sifat pemurah Allah Subhanahu Wa Taala. Taat ataupun engkar, derhaka pun Allah Taala bagi belaka. Sebab apa? Sebab dunia ni di sisi Allah tak ada nilai. Nah, dunia ni tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada rasa dunia ni bernilai. Nah, sebab tu kita orang Islam ni untung. Kita boleh jadikan dunia kita ni nilaian akhirat. Setiap benda yang kita buat boleh convert jadi ibadah. Nah, tu untung kita. Kita kerja, gaji tu majikan bagi. Pahala boleh dapat, Allah Taala bagi pahala lagi. Duit dapat, gaji. Pahala boleh dapat dengan kerja yang buat kita tu. Kalau kita niat betul bagi jadi ibadah. Bila dah kerja seharian kita tu kita niat untuk jadikan ibadah, maka pelaksanaan kerja kita seharian tu kita jaga. Mana boleh kita nak buat, kita kata kerja ni ibadah, kita nak buat ikut suka. Masuk lambat, keluar awal, waktu kerja kita skip, lari. Orang suruh buat kerja, kita pergi duduk rehat. Sagi bos mai tu, mai kita pergi tunjuk muka pula, buat kalut, buat sibuk. Nah, mana bila orang buat ibadah lagu tu? Kan? Bila kita kata tugasan seharian kita, kerja kita tu sebagai ibadah, kita nak dapatkan nilaian ibadah, maka kita akan buat elok-elok, kita akan buat sungguh-sungguh, kita akan buat dengan jujur walaupun majikan kita tak tengok sekalipun. Kenapa? Karena Allah menilai kita pada ketika tu. Kan? Jadi kita dapat hasil dunia, dapat gaji. Pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pun kita dapat juga. Nah, tu kelebihan kita. Kalau nak dibandingkan dengan orang lain. Tu pun kita tak mensyukuri lagi nikmat Islam tu. Nikmat Islam yang ada kat kita tu, duk malu-malu kucing apa lagi dengan Islam kita ni. Pertahanlah sungguh-sungguh. Nak biar sampai terang mana langsung. Nah. Baik. Jadi jangan kita fokus mata-mata nak cari kebendaan, kerana Allah Taala tak bagi semua. Nah, hak nasib baik Allah Taala bagi senang, bolehlah senang. Tapi ramai lagi yang menderita. Dengan yang demikian, maka membelanjakan harta benda untuk menolong orang-orang fakir miskin dan yang memerlukan bantuan, dan juga untuk kebajikan Islam. Jadi dah pakat cari harta benda, janganlah kira ni harta murdah aku, untuk aku, anak-anak beranak aku saja. Jangan macam tu. Kita hidup di atas dunia ni untuk saling melengkapi. Pakat cari belaka harta benda dunia, kekayaan dunia ni, tapi Allah Ta'ala tak bagi semua. Sebab apa? Sebab nak kita ni saling melihat, saling memandang kepada yang lain. Bukan kira hak aku cari untuk aku saja. Tak. Dalam kehidupan kita ni, Islam dia ajak sampai macam tu. Nah, Islam ni dia ajak sampai macam tu. Sungguh pun hang kaya bukan untuk hang seorang, bukan untuk diri dan keluarga, anak beranak hang saja. Tak. Ada lagi orang-orang lain yang fakir, yang miskin, yang memerlukan bantuan. Orang-orang ni lah yang kita kena gunakan harta benda kita ni untuk bantu, supaya yang miskin, hina, fakir ini tak iri hati dengan kesenangan dan kekayaan yang kita miliki. Dia tak dengki dengan kita. Kasih sayang pun muncul di situ. Kenapa? Karena yang kayanya tak kedekut. Ada orang susah bantu, jadi orang susah ni akan mendoakan kebaikan, kesejahteraan kepada yang kaya. Dia pun tak ada sakit hati apa, dia pun tak ada dengki apa. Ni kita kaya seorang kita. Jiran tetangga susah tapi kita tak peduli.
Dahlah rumah kita tu besar sampai lindung rumah ada. Kan? Tu pun tak kena lah dalam Islam ni. Kan? Kadang-kadang rumah kita besar daripada masjid. Surau duk belakang rumah kita. Rumah kita duk ingat surau. Rupanya ni rumah, tu surau. Dhaif. Dhaif saja. Sampai tu tu. Kalau dia kira dia pulun, kira hak dia dah kena juga untuk kebajikan Islam. Orang susah, orang yang memerlukan bantuan, dan untuk kebajikan Islam, guna harta untuk kebajikan Islam. Tu yang jadi kita ni heret juga, tabung ke mana-mana pun habaq juga kat masyarakat tu. Supaya apa? Kita pakat sedap, kita tanggungjawab kita dengan harta benda yang Allah bagi itu, kita kena jawab. Kan? Orang buat perumpamaan kita lari dengan tangan kosong ni, laju. Lari tangan kosong, tak ada bawa apa, kita lari kita saja, laju. Cuba lari bawa, kau dah banyak bawa kiri kanan, galah lagi lari tengok. Lambat. Sa'altih, rebah lagu tu kan. Hitungan akhirat lagu tu kan. Kan? Kalau banyak pun yang kita dapat, kita bagi, ringanlah. Mudahlah, lajulah hisab kita di akhirat. Kalau semua kita duk lungguk kat badan kita, tak bagi langsung, orang susah kita tak bagi, orang minta kita tak bagi, hak agama minta pun kita tak bagi, duk rasa hak kita saja, lambatlah esok, beratlah, banyak, kita duk bawa banyak, kita duk tanggung banyak, hisab kita esok ni lambat. Sahabat Nabi hak paling kaya, sampai lah ni ada harta dia pun, kan, tak jadi orang yang paling lambat masuk syurga, kan, sebab apa? Sebab dia guna. Orang Madinah, dia bantu, harta itu bagi 3 siap-siap. Hak mana berhutang, dia tolong selesaikan hutang. Hak mana susah, dia bagi bantuan. Hak nak berniaga, dia bagi modal untuk berniaga. Sampai terang tu. Tu hak paling kaya tu. Kita taklah kaya terang mana pun. Tapi dah berasa hak tu hak kita cari, tak nampak kata Allah nak bagi. Allah nak ambil sat saja. Kan, dulu ingat ada seorang artis lama dah berkecimpung dalam dunia industri ni, buatlah rumah, satu rumah yang rumah impian lah kan, mai banjir habis sekali lalu lah, sampai jadi susah balik, bila sakit Allah Ta'ala uji dengan sakit, duit nak rawatan pun tak ada. Allah Ta'ala boleh uji sampai macam tu. Bukan kata nak dia kena timpa bala apa dah, Allah uji dia macam tu. Nak habaq kata harta ni sat saja, sekelip mata saja Allah Ta'ala boleh ambil. Kalau kita dah berasa semua hak kita usaha cari, pulun cari itu lambat-lambat boleh dapat tu dengan usaha kita, tanpa kita pedulikan orang susah di sekeliling kita, orang yang perlukan bantuan di sekeliling kita, untuk kebajikan dan pembangunan Islam pun kita tak peduli. Esok jenuhlah kita di akhirat esok. Bila kita semua ambil galah semua di belakang kita, maka perjalanan kita dalam hisab esok semakin lambat, dan bebanan yang kita bawa semakin berat. Itu untuk kita renung dan fikir-fikir tengok. Tu. Baik, kata pengarang rahimahullahu taala, sebagaimana yang terdapat dalam amalan zakat adalah menjadi satu cara hidup yang aman makmur. Kefarduan zakat itu mengingatkan kita bahawa harta ni ada daki dia. Kalau daki kat badan pun kita tonyoh buang, kita tak ambil simpan. Nama pun daki. Zakat, kalau keluar zakat ni daki harta. Sebab tu insan mulia kita Nabi sallallahu alaihi wasallam tak terima zakat, kerana tu daki harta. Orang mulia tak terima. Kita layaklah sebab kita tak mulia. Tu. Dalam falsafah zakat tu, di situ ada kasih sayang. Sebab apa? Bila kita bantu orang akan mendoakan kebaikan, akan ada kasih sayang di antara orang yang susah, yang menerima dan yang memberi. Yang beri dia ada kasih sayang. Tengok orang simpati, bantu. Yang hak dibantu rasa bersyukur. Ada orang yang kaya yang tak lupa diri. Kan? Hidup tak ada dengki menengki kan? Tak ada khianat. Jadi hidup aman makmur. Oleh itu maka nyatalah hikmahnya kewajipan mengeluarkan zakat itu menjadi salah satu dari asas atau rukun Islam. Dan mana zakat juga merupakan salah satu daripada tiang-tiang binaan-binaan asas bagi
bagi Islam. Lepas kita dah laksanakan kewajipan sembahyang, maka diikuti pula dengan zakat. Kalau sembahyang itu adalah hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, zakat adalah hubungan kita dengan manusia. Tak ada satu yang pun tertinggal. Kalimah takwa, syahadah kita, keimanan kita melibatkan hati. Sembahyang hubungan kita dengan Allah melibatkan anggota zahir. Zakat kita adalah manifestasi hubungan kita sesama manusia. Hablum minan nas. Jaga sesama manusia pun kena jaga. Habis kata pengarang rahimahullah taala, keempat, membendung kemahuan hawa nafsu. Wallahu subhanahu wa taala alam. Kita tangguh situ dululah. Panjang lagi perbicaraan kita, tapi untuk kali ini insya-Allah mudah-mudahan dua perkara asas yang menjadi perkongsian kita pada malam ini dapat membuka minda kita supaya kita lebih menghargai nilai-nilai Islam, dan juga lebih kita menjaga asas-asas Islam ni. Asas-asas Islam ni kita kena jaga sungguh-sungguh. Dia tak cukup dengan kita mengaku Islam saja tanpa kita mempedulikan hal-hal berkaitan dengan Islam. Akhirnya kita tak ada kefahaman Islam yang sebenar. Kita biar saja orang nak kata apa kepada Islam, orang nak nilai apa dengan Islam kita ni. Kita tak ada sensitivity, tak ada rasa langsung tentang Islam kita ni pun susah juga. Akhir zaman pun memang macam itulah. Tak ada tinggal pada Islam ni, melainkan pada nama saja. Nama saja Islam. Tambah jemai dengan fahaman liberal dan sebagainya yang mencacatkan lagi kefahaman Islam yang sebenar. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahli qutri unsa wa zakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karma warzuqi kulla halalan da'ima wa akhilla an qiya 'ulama nuhza bil khair wa nakfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تشى المصطفى من إلى حق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى صحبه مصابيه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Muslim-muslimat yang nak infak untuk dana pengurusan sekolah, seperti biasalah boleh masukkan infak-infak tuan-tuan dalam tabung yang kita bawa.